Hai, Assalamualaikum. Bersama aku lagi Faizanal. So dalam video kali ini aku nak kongsikan satu gaming smartphone yang memang super powerful dan dia sangat-sangat hype lah in terms of dia punya branding dan juga dia punya rekaan apa semua kan. Ini dia Asus ROG Phone 5. So basically Asus ada perkenalkan 3 jenis varian, iaitu ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro dan juga Asus ROG Phone 5 Ultimate. So of course yang 5 biasa ni dia yang paling rendah sekali lah, dan yang paling tinggi sekali adalah ROG Phone 5 Ultimate. Untuk market Malaysia harga dia memang mencecah RM5,000, tapi yang paling murah yang ni lah, harga starting dia adalah RM3,000 saja. So kita akan tengoklah apa yang Asus bagi dalam kotak ni, apa yang menarik dan juga pembaharuan yang Asus letakkan untuk ROG Phone 5 ni. So dia skip lah daripada ROG 3, dia skip terus kepada ROG 5. So nombor 4 tak ada Alright, let's go. Kita akan buka kotak dia. Wow, kotak dia ada macam comic tau sini, tak silap aku. Nanti kita boleh scan untuk kita tengok comic dia ni bergerak. Ok, tak apa, nanti aku tunjuk kat korang. Dalam kotak ni dia ada bagi manual book, ada stiker. Wow, stiker dia cantik seriously cantik stiker dia, stiker ROG. Casing yang ada dalam ni adalah casing jenis yang keras tau, bukan casing yang lembek tau. So memang useful bagi aku untuk casing dia dekat smartphone nanti kalau kita guna. So dia punya material tu macam jenis plastik yang keras warna hitam macam ni. Seterusnya ada smartphone dan kita akan buka kejap lagi smartphone ni. Dan pada bahagian bawah ni dia ada bagi plug pengecasan dengan power 65W. So memang super pantas. Memang Asus dah upgrade daripada Asus ROG Phone 3 gunakan 30W saja. Dan aku juga komplain masa tu kenapa Asus still bagi 30W. Padahal masa tu kebanyakannya dah upgrade daripada 65W lah sampai 90W pun ada, tapi 30W lagi Asus masa tahun lepas kan. Tapi untuk tahun ni dia doublekan lagi power sampai 65W. Dan dia punya port jenis USB-C kat atasnya. Yes, dia ada bagi satu ni tau, extra macam penutup untuk USB-C punya fan pada bahagian tepi tu nanti. Dan kabel dia jenis braided bukannya kabel biasa. So kabel dia ni memang tahan lasak lah kalau kabel macam ni. Aku suka kabel macam ni sebab dia memang anti koyak. Sebab kadang kalau kita bengkok macam ni senang koyak lah, tapi yang ni dia susah nak koyak sebab dia macam benang yang nylon kot, nylon nama dia. Let's go, kita akan tengok dekat Asus ROG Phone 5. Aku excited gila kot tiap kali nak tengok back panel untuk Asus ROG sebab memang steam habis. So inilah rupa untuk back panel Asus ROG Phone 5. Memang nampak handsome gila babe. Dan untuk material belakang ni adalah jenis Corning Gorilla Glass 3. So frame dia adalah jenis aluminium lah. So memang agak tahan lasak lah untuk frame dia. Tapi untuk back panel ni tu macam kurang sikit lah tahan lasak sebab Corning Gorilla Glass 3 saja, bukannya 5 ataupun bukannya 6. But still okay, ada juga ketahanan kat situ. Untuk logo Asus belakang ni dia ada lampu RGB tau. Nanti aku tunjuk kat korang. Dan untuk rekaan kamera dia, rekaan belakang dia ni memang sinonim lah dengan rekaan ataupun DNA Asus ROG yang sebelum ni kan. So memang kita boleh nampak lah sekali pandang ini adalah Asus punya rekaan. Basically kalau kita nak cuba bandingkan dengan Asus ROG Phone 5 Pro dan juga Ultimate, dia punya panel belakang tu berbeza sedikit sebab dia ada macam skrin kecil tau. So kita boleh ubah-ubah lah dia punya skrin tu. Tapi yang ni dia just ada lampu RGB saja, tiada skrin. Itulah antara perbezaan yang paling utama sekali antara ROG Phone 5 ni dan juga ROG Phone 5 Pro. Dan kalau kita pakai casing, rupa dia macam ni nanti. Wah, still handsome right. Dia akan masih menampakkan logo Asus dan juga ROG kat sini, nombor 5 kat sini. Dia punya kedudukan tu memang just nice. Kalau kita nak pegang untuk main game pun kita rasalah casing dia ni nipis sedap kalau kita nak pegang. So phone ni memang rasa solid lah, memang rasa sedap gila build quality dia. SIM slot dia dekat bahagian warna merah ni memang unik gila kot dia punya rekaan. Aku jarang lah nampak SIM slot punya tray macam ni. So Asus ROG Phone 5 tray SIM slot dia memang sangat-sangat unik, warna merah macam ni. Tebal gila kot dia punya ni, tray dia ni. Wow. So just boleh letakkan dual SIM saja, tiada penambahan slot untuk micro SD. Kiri ni ada satu tempat ni untuk kita cocok cooling fan nanti. So sini kita boleh letak cooling fan, bukan lagi USB-C seperti mana yang ada pada ROG Phone sebelum ni. Dan satu lagi adalah USB-C. Pada bahagian bawah ni ada USB-C sekali. So ada dua USB-C port
Korang boleh cas kat bawah boleh, dekat tepi pun boleh. Thankfully pada Asus ROG Phone 5 ni, Asus telah kembalikan balik AutoJet 3.5mm pada bahagian bawah ni. So masa ROG 3 Asus buang, aku pun tak faham kenapa Asus buang. Ramai gila kot marah pasal tu kan. Satu lagi aku lupa nak mention ni, yang untuk ROG 5 ni dia still ada air trigger pada bahagian kanan ni lah. So atas bawah lah dia ada seperti mana yang ada pada Asus ROG Phone yang sebelum ni kan. So sama je air trigger dia ada texture sikit kat sini untuk kita rasa ini adalah bahagian air trigger dia. Satu benda lagi aku suka dengan Asus ROG punya UI ni, dia bagi dua jenis pilihan, iaitu klasik ataupun by default, iaitu ROG UI ataupun Asus punya UI yang very simple, minimal lah. Untuk skrin dia menggunakan panel jenis AMOLED yang bersaiz 67.8 inci dengan refresh rate sehingga 144Hz dan masih mengekalkan bezel pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah, manakala ini gaming smartphone dan dia menggunakan storage speaker front facing. So dia memerlukan bezel yang tebal sedikit untuk kita main game dengan lebih sedap tanpa kita tertouch pada bahagian skrin dia, ataupun untuk dia letakkan front facing storage speaker lah. So itu benda penting jugalah. Refresh rate kat sini ada 1, 2, 3, 4 jenis pilihan refresh rate. So yang paling rendah sekali 60Hz dan paling tinggi sekali 144Hz, dan ada pilihan automatic kat sini lah. Sebenarnya kita boleh setting tau dia punya lampu ni, edit lighting kat sini. So kat sini korang boleh adjust lah warna apa korang nak guna. Nampak warna hijau, menarik gila kot, nampak. Dan icon pack dia pun bagi aku macam aku lagi suka kot icon pack yang ada pada Asus ROG Phone 3 yang sebelum ni ataupun Asus ROG Phone 2. Yang ni dia lebih main kepada warna tau. Korang boleh nampak kat sini galeri ni warna purple, konteks warna hijau. So inilah ROG UI yang terbaru berdasarkan Android 11. So control panel dia pun still lebih kurang je macam yang sebelum ni. Basically untuk bateri dia masih mengekalkan bateri yang besar, iaitu 6000 mAh. So memang sangat-sangat besar untuk phone gaming. Aku rasa ini je phone gaming dengan bateri sebesar itu. Aku rasa tak ada gaming phone setakat ni yang bateri menggunakan 6000 mAh, sebab dengan bateri sebesar ini membuatkan smartphone ni berat tau. Berat untuk Asus ROG Phone 5 ni adalah 238GB. So memang agak berat lah untuk kita jadikan sebagai phone daily driver kan. Tapi kalau kita nak main game tu memang best gila lah kot, sebab kita pegang dua tangan kan. So tak ada masalah lah pasal berat tu kan. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan Xiaomi Mi 11 Lite ni 150GB, so memang beza banyak gila kot berat dia. Kamera untuk Asus ROG Phone 5 ni tak upgrade banyak sangat pun, dia macam biasa-biasa je lah. Manakala ini adalah gaming smartphone, so dia tak fokus sangat lah dekat dia punya kualiti gambar apa semua kan. Tapi still kamera dia pun masih bagus lah untuk sebuah gaming smartphone. Dia tidaklah terlalu bagus sangat, tapi dia cukup bagus lah untuk sebuah smartphone kan, lagi gaming smartphone. So untuk kamera dia menggunakan 3 kamera 64MP kamera utama, 13MP kamera ultra wide dan juga 5MP kamera makro yang mampu merakam video sehingga 8K dan juga 30fps. Manakala untuk selfie kamera dia menggunakan 24MP kamera utama dengan rakaman video sehingga 1080p dan juga 30fps. Yang baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia. So sekarang ni dia orang tengah buka untuk pre-order Samsung Galaxy S21, S21 Plus dan juga S21 Ultra. So aku akan kongsikan speaker dia tu not bad lah, sedap jugalah. Tapi aku rasa speaker pada Nubia Red Magic 6 lagi sedap kot berbanding dengan Asus ROG Phone 5. But then untuk speaker dia memang superb jugalah. Itu first impression aku dengan speaker dia. So ya, manakala dia guna front facing, so pengalaman untuk kita dengar tu dia lebih tepat kepada kita punya telinga lah kan, berbanding dengan pada bahagian bawah kan. So mungkin ada yang tertanya-tanya apa beza antara ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro dan juga ROG Phone 5 Ultimate. So beza dia aku rasa ada 3 ke 4 benda je lah kot. Aku rasa 3 je kot. So yang pertama adalah harga. Harga untuk ROG 5 ni lagi murah, which is starting price dia adalah RM3,000 sehingga RM3,800 untuk yang 16GB of RAM. So yang kat tengah aku sekarang ni adalah 16GB RAM lah. Dan untuk ROG Phone 5 Pro, harga dia mahal sikit, dan yang paling mahal sekali adalah ROG Phone 5 Ultimate, iaitu RM5,000, 4,999. So 5,000 lah kan. Dan yang kedua adalah RAM. So untuk ROG Phone 5 ni RAM dia sampai 16GB saja, tapi untuk yang 5 Ultimate tu RAM dia sampai 18GB RAM. So memang besar gila kot, lagi besar daripada RAM MacBook aku. Dan yang ketiga adalah rekaan untuk back panel dia. So back panel untuk ROG 5 ni dia punya lampu tu macam tu je. Tapi untuk yang 5 Pro dan juga 5 Ultimate, dia ada skrin kecil yang kita boleh tukar-tukar lah dia punya corak apa semua kan. Untuk spesifikasi lain dari segi dia punya rekaan lain ataupun skrin, dia punya panel AMOLED ke, dia punya kamera ke, bateri, fast charging, semua sama saja. Dan kotak dia aku tak pasti sama ke tidak.
tak? Kalau nak lebih berbalik, aku rasa ROG Phone 5 ni pun dah cukup bagus lah. Tapi kalau korang ada bajet lebih, of course korang boleh pergi kepada ROG Phone 5 Pro ataupun Phone 5 Ultimate lah. Satu lagi aksesori yang Asus bagi dekat aku, ini dia Aero Active Cooler. So kita akan try pasang dekat phone ni macam mana rupa dia. Okay, macam mana masukkan ni? Oh, macam tu je. Seriously, macam tu je. Wow, dia terus nyala lampu pada bahagian belakang ni. Ada lampu RGB juga. Dan ini apa ni? Aku rasa macam trigger kot. Mungkin trigger. Sebab macam clicky sikit dia punya feel. Dan ada apa-apa lagi ke yang aku tak tahu? Wow, what is this though? Oh, this is stand untuk smartphone ni. Wah, boleh stand doh. Boleh stand lah. Ada stand lagi. Siap stand lah. Dia punya aero cooler. Dan pada bahagian bawah ni, dia ada lubang untuk port USB-C dan juga ada satu lagi lubang untuk audio jack. Kalau kita cuba pakai casing ni, kita tengok macam mana rupa dia kalau kita pakai dia punya Aero Active Cooler tu. Muat ke tak muat? Alright. Bahagian bawah masuk dan pada bahagian atas ni masuk. Wow, muat babe. Boleh pakai Aero Active Cooler kalau kita pakai casing dekat Asus ROG Phone 5 ni. Dan sekarang ni aku akan cuba untuk main game Call of Duty Mobile dekat Asus ROG Phone 5. Kita tengok macam mana dia punya performance, dia punya trigger sensitif ke tak sensitif, dan dia punya screen macam mana, speaker dia pun kita nak dengar sedap ke tak sedap. Alright, let's go. Sensitif lah dia punya trigger tu, aku suka. Trigger dia basically lebih kurang je macam Asus ROG yang sebelum ni. Sensitivity dia tu just nice. Dan so far aku rasa dengan adanya Aero Active Cooler kat belakang ni, tangan ataupun jari aku ni rasa macam tak berapa selesa sangat lah. Sebab yelah, kita nak letak jari tu macam ada satu gangguan kat sini. Cuma dia punya Aero Cooler tu tak berapa besar sangat lah. Macam Black Shark Fan Cooler Pro tu macam besar gila kot. So kalau letak jari tu memang tak berapa selesa sangat. Okay, nice. Bila aku dah main satu game Call of Duty Mobile ni, aku puas hati jugalah dengan dia punya air trigger. Screen dia memang cantik, superb gila. Color dia memang vibrant, memang punchy juga warna dia tu untuk aku nak tengok everything dekat screen dia. Tapi satu benda yang aku rasa aku tak berapa suka sangat bila pakai Aero Active Cooler ni adalah jari kita tak berapa selesa sangat. Tapi itu depends. Kalau korang dah biasa, mungkin korang akan okey lah dengan Aero Active Cooler ni. Cuma aku suka sebab dia nipis dan kecil sikit lah berbanding dengan Fan Cooler Pro yang sebelum ni. Untuk Black Shark tu memang besar gila kan. So ya, aku rasa itu saja untuk aku punya first impression dan juga unboxing Asus ROG Phone 5 ni. Dan korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen mengenai Asus ROG Phone 5 ni. Macam mana korang rasa dengan smartphone ni? Okey ke tak okey? Harga dia sampai hampir RM5,000. So guys, aku rasa itu saja untuk aku punya perkongsian mengenai Asus ROG Phone 5, dan insyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.